Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama sekali lagi dalam review buku. Tajuk buku pada hari ini adalah Darah di Tanduo, karangan daripada Doha Stefa, penulis Doha Stefa. Kita hari ini berada di dataran mahkota di Nusa Jaya, Johor Bahru. Ini adalah merupakan pusat pentadbiran kerajaan negeri Johor. Dia nak jadi macam Putrajaya. Kawasan yang sangat luas, dan di belakang saya itu adalah bangunan Datuk Jaafar Mohamad. Ada bangunan tingkat 4 adalah bangunan Menteri Besar. Di sebelah sana adalah bangunan Dewan Undangan Negeri belakang kita sana. Dan juga kita terus pada buku. Buku setebal 110 muka surat disimpulkan oleh penulis Doha Stefa, novel paparan pencerobohan Lahad Datu tahun 2013. Umum mengetahui yang tengok berita dan baca surat khabar, Malaysia pernah digemparkan dengan kes pencerobohan di Sulu, di Sabah, di Lahad Datu. Pencerobohan daripada orang Sulu dari Filipina, yang mana ia sedikit sebanyak menggemparkan kita, selama mana kita telah pun melalui fasa insurgensi dah berpuluh tahun. Mungkin anak-anak kita tak tahu, cucu-cucu kita tak tahu, tapi perkara ini Allah Ta'ala takdirkan terjadi semasa kita hidup. Nak menyedarkan kita betapa keamanan yang kita ada sekarang ni perlulah disyukuri, dan jangan kita sia-siakan, dan jangan kita berpecah. Sebab dengan berpecahnya kita, maka musuh akan ambil kesempatan. Baik, kita tengok buku ni dululah. Tak payahlah dengar saya cakap. Baik. Okey, buku ni saya beli online terus direct dengan penulis, dan alhamdulillah saya dapat sanad dia. Okey, ada dapat dia punya autograph. Naskah untuk saya. Baik. Ada tanda tangan. Baik, dalam buku ini apa yang menarik bagi saya adalah mengenai cara penyampaian dia. Banyak cerita mengenai pasal perasaan, ataupun seolah-olah kita berada di kalangan orang awam. Buku yang sedemikian rupa juga, buku dulu sebelum ni saya baca adalah mengenai Kolonel Jihad. Kolonel Jihad cerita mengenai perang Bosnia yang telah ditulis oleh seorang anggota ATM kita yang pernah berkhidmat di sana. Dan kemudian buku lain mengenai konflik dalaman negara sekitar kita adalah bagaimana konflik di selatan Thailand. Dan saya tertarik untuk memiliki buku satu yang ditulis mengenai Kota Batu. Konflik di Kota Batu. Banyak lagi yang perlu kita baca untuk kita sedarkan bahawa kita sebenarnya berada dalam bumi yang bertuah. Jangan berpecah bergaduh bagai. Baik. Menarik yang saya katakan di sini adalah cara penyampaian. Kalau kita lihat dalam muka surat 80, saya katakan bahawa saya agaklah Doha Stefa ni adalah merupakan seorang guru. Sebab penceritaannya seolah-olah macam dia very passion untuk nak bagi kita faham apa yang berlaku. Dia cakap kat sini, saya bacakan. Benar, aku tidak mampu mengangkat senjata untuk mempertahankan kedaulatan negara. Namun aku ada senjata yang tidak kurang hebatnya, iaitu murid-muridku. Kepada mereka akan tumpahkan semangat jati rakyat Malaysia. Dengan buku dan pena akan aku bimbing mereka agar mencintai tanah air ini. Biar mereka menghargai dan bersyukur lahir di bumi berdaulat ini. Akan aku buka minda mereka agar mereka tahu sejarah bumi Sabah ini. Ya, tuan-tuan, Sabah memang istimewa. Kalau siapa pernah pergi dan belum pergi, mungkin boleh, kalau takat duit tak cukup nak pergi Mekah tu, kita jalan dululah kat dalam Malaysia, kita sampai ke Sabah, tengok. Sangat sayang kalau bumi itu kita sia-siakan. Okey, dalam bab 11, tuan-tuan, ini walaupun tak panjang bab 11 ni, tapi bagi saya adalah juzuk yang penting dalam buku ini. Bagi saya lah, bagaimana cara penyampaian seorang guru kepada anak-anak murid dia, nak bagi faham tentang fakta dan juga apa yang berlaku di Sabah. Kenapa Sulu menuntut tanah di Sabah?
Apa kaitan dengan negara Brunei? Apa kaitan dengan peperangan Jepun, perang British masuk, apa semua, apa kaitan? Dan semuanya itu disimpulkan dalam bab 11 ini dengan cara penyampaian yang very simple. Even kanak-kanak boleh faham, apatah lagi orang tua. Ya. Saya baca sikit je prelude dia. Pada zaman dahulu ada seorang gadis yang sungguh cantik. Gadis cantik itu bernama Sabah. And then, belilah, baca sendiri. Okey. Kemudian, walaupun saya katakan buku ini banyak kontennya mengenai bagaimana peperangan ataupun insurgensi yang berlaku daripada kacamata orang awam, tapi kita ada juga diberikan beberapa fakta yang menarik mengenai aset ketenteraan kita. Ya. Saya bacakan sedikit ya. Serangan dilancarkan. Di samping itu, penggunaan pertama kali bom panduan laser atau biasa dipanggil laser guided bomb, LGB, laser guided bomb without T. Kalau LGBT lain. Penggunaan LGB ini merupakan satu catatan baru dalam sejarah dalam bidang ketenteraan negara kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, aset ketenteraan Malaysia ini kita agak hairan jugalah dalam pencerobohan yang ada orang kata kecil lah, ya, sikit aja. Tentera Sulu tak adalah sampai beribu orang, Allahuaklam. Tapi yang kita pergi serang dengan pakai jetnya, dengan meriamnya, dengan kereta kebalnya, semua pergi seolah-olah nak berperang dengan satu negara lain. Tetapi sebenarnya itu adalah merupakan teknik bagaimana untuk kita menunjukkan kepada orang awam ataupun negara-negara luar yang untuk orang awam sendiri kadang-kadang pernah mempertikaikan. Jadi kalau kita tengok penggunaan ketenteraan di situ, aset ketenteraan walaupun agak berlebihan kata orang, tapi at least sebagai seorang pembayar cukai ataupun sebagai penyumbang kepada negara ini, saya berpuas hati. Semua aset boleh digunakan. Tidaklah kita hanya melihat atas dataran merdeka, setiap hari-hari kemerdekaan kita nampak aset itu berjalan, tapi tak pernah nampak berfungsi. And then ia menjawab soalan kenapa benda tu terjadi. Dan kemudian kita juga tak kurang canggih juga sebab kita ada LGB yang saya sebutkan tadi. Kalau tuan-tuan tengok LGB ni, dia dalam cerita Transformer, dia ada bahagian di mana sewaktu nak membantu robot baik, tentera US terpaksa turun pakai paraglide, turun sampai ke tanah dan kemudian terpaksa suluh dekat mana robot jahat Decepticon tu untuk nak tembak dia pakai peluru automatik. Maknanya terpaksa pakai suluh, pakai laser. Itulah yang kita pakai tu, LGB. Okey, kemudian yang lain kita juga dihidangkan dengan fakta bagaimana korban nyawa yang berlaku semasa peperangan tersebut. Pendek kata, buku ini sesuai sangatlah ya. Tak ada jargon-jargon yang menyebabkan kita tak faham, kita bosan. Jadi menarik dibawakan secara ringkas bagi saya. Kalau tebal, biasa novel cinta dia makan 300-400 muka surat. Tapi bagi saya yang ini sangat bagus dan saya dimaklumkan oleh Doha bahawa beliau akan mengeluarkan buku nextnya dan saya menantikan buku tersebut dan supaya kita dapat mengambil tahu pasal sejarah agar dapat kita jadikan panduan hidup kita lepas ini.